Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Cantik, ya. Memang cantik set baharu WHI. Apa khabar semua? Selamat tengah hari. Anda akan bersama kami seperti biasa sepanjang 1 jam ini. Tetapi kami dengar segala apa yang anda katakan melalui kaca televisyen ataupun kita melalui tembus. Ya, melalui Facebook WHI. Cantiknya, colour ni. Siapa yang buat ni? Selamat datang kita nak ucapkan kepada semua penonton-penonton WHI di rumah baru kami, di wajah baru kami. Pastinya hari ini hari Isnin, bukan sahaja saya dan juga Sugi teruja untuk masuk bekerja. Kami harapkan anda juga telah memulakan hari anda dengan penuh keterujaan, dengan semangat baru, dengan nafas baru dan sebagainya, insya-Allah. Ya, dan set kami ini menerima sentuhan tata hias dan juga dekorasi perabot yang baharu oleh Ella Furniture. Dan saya pasti Syira, ramai yang menonton sekarang ini nak mengetahui lebih lanjut. Dah banyak dah tengok-tengok awal-awal tadi tu. Nak belilah colour tu cantik lah. Yang mungkin baru beli rumah baru dah nak dapatkan idea nak beli perabot, nak buat dekorasi berkonsepkan seperti set WHI ataupun Syira. Raya dah dekat ni. Ini mungkin boleh dijadikan inspirasi buat anda semua. Dan kita dah pun lepas Sabtu dan juga Ahad, mungkin juga ramai pasangan pengantin baru yang berkira-kira untuk masuk rumah baru, rumah sewa atau sebagainya, yang masih lagi mencari ilham, konsep, idea dan sebagainya. Mungkin set ini ataupun wajah baru kami ini dapat memberi sumber inspirasi kepada anda semua. Kalau kita lihat warna pastel cantik dekat sini. Betul tu Syira. Tetapi Syira, bukan setakat di sini. Kita diberikan sentuhan tata hias yang juga baharu di sini. Nampak gaya kita sudah pun ada tetamu baru di set baru kita. Rumah kita. Baharu ke tetamu ni? Baru rasa macam hello. Wow. Dia punya orang kata pandangan tu straight je mata. Nampak macam selesa sangat tu. Sebab ini saya perform dengan Kak duduk. Wayang lembut. Bukan Kai je nampak selesa, gitaris je pun nampak selesa di situ. Okey, dah selesa-selesa ni, teruskanlah membuat persembahan untuk lagu terbaru Kai Bahar, iaitu Lemas. Silakan Kai. Terima kasih. Kau tak pernah pedulikan perasaan ini. Kau berubah ketika aku mula mencintai. Seakan aku yang mendustai, sedangkan kau yang mula berjanji setiaku tak kau hargai. Biar aku lemas dalam derita, agar kau bisa kecapi bahagia bersama dirinya yang kau puja. Engkau tak sadar betapa
besarnya cinta ini. Kau berubah ketika aku mula mencintai. Seakan aku yang mendustai, sedangkan kau yang mula berjanji. Masih lagi aku pegang pada janji kita. Biar aku lemas dalam derita, agar kau bisa kecapi bahagia bersama dirinya yang kau puja. Pergi dan tak usah engkau kembali. Biarkan aku terus di sini meratapi luka hati yang kau beri. Alright, Kai. Itu dia pertabuhan terbaru Okey, dari nampak Kai. selesa sangat. Sangat Jadi selesa. mungkin Kai, saya nak suruh Kai cuba sofa tu pula. Nampak Silakan. gaya tu pun nampak Macam- selesa. Okey tak? Okey tak? Masya Allah. Oh, Okey. kalau dah Sekali Masya duduk Allah dah. tu selesa lah maksudnya. Okey, baik Syira, mungkin kita boleh Kita boleh cuba di sini pula. Boleh. Yo, Ah, laki tu lah boleh. Okey, baik Kai. Okey. Lagu Lemas tadi, single terbaru Terbaru Kai. saya, betul? Okey, mungkin Kai boleh kongsikan dahulu mengenai lagu Lemas. Itu tadi. Okey, lagu lemas ni kadang bila orang dengar perkataan lemas ni, dia orang akan anggap dia lemas lain. Sebenarnya lagu ni lemas ni dia punya title sangatlah orang kata mendalam. Dia punya puitis dia sebab lemas ni dia bermain dengan perasaan. Sometimes kita rasa macam kita bersalah ke atau orang tu buat salah kita, kita macam keliru dengan diri kita. Sama ada kita ada silap dengan orang tu ke atau kesilapan ni daripada kita ke. Baik. Kat mana silapnya tu ya? Yes, dan membuatkan dia rasa macam jiwa dia lemas dan Faham. tak ada arah tuju nak pergi ke mana. Macam tu lah. Siapa yang mencipta lagu ni, melodinya dan juga kalau boleh ceritakan sedikit mengenai music video ni dekat mana ni buat ni? Ini lirik video sebenarnya. Video, Okey. ya. Lirik video. Musik video insya-Allah akan plan nanti insya-Allah. Okey. Dan ni kita shoot dekat Taman Buaya dekat mana? Okey, baik. Dan Kai, mungkin kalau boleh saya tanya, Yes. apakah mungkin ada insiden ataupun perjalanan hidup Kai yang memberikan inspirasi untuk Kai menyanyikan lagu Lemas ini? Okey, first bila Kai pertama kali dengar lagu Lemas ni, Kai tertarik dengan melodi dia, Okey. dia punya lirik dia. Sentuhan orang kata daripada Haikal Kadir ni. Ya. Saya rasa tertarik di mana saya dapat sangat banyak lagu untuk saya dipilih. Jadi saya memilih lagu Lemas ni kerana lagu ni saya rasa kena dengan jiwa saya. Ya. Dengan situasi saya time itu saya rasa macam dia punya tak ada orang kata masalah yang besar lah, tapi banyak benda yang saya fikir. Saya rasa saya boleh carry dengan lagu ni. Dan lagu ni pun kita orang dah
simpan dah lama, hampir setahun. Baik. Dan untuk tahun ni rezeki pembukaan tahun 2024 dengan lemas lah. Okey, bermakna lagu ni memang dekat dengan jiwa Kai, betul? Okey, kalau sebut tentang Kai Bahar, nama Kai Bahar itu sendiri, apa sahaja yang keluar dari mulut Kai ni, apa sahaja yang Kai nyanyikan memang akan diterima peminat rata-ratanya untuk lagu ni. Bagaimana agaknya penerimaan peminat Kai sendiri? Penerimaan sangat baik di carta-carta untuk digital platform, streaming, semua dapat sambutan yang baik kan. Antara top carta jugalah. Jadi saya plan insya-Allah jika dapat hasilkan muzik video dapat sambutan yang lebih lagi baik insya-Allah. Dan bercakap mengenai penerimaan oleh peminat-peminat Kai, Syira, tak sahlah kalau tak tanya mengenai persiapan untuk AJL. Pertama sekali. Minggu depan saja. Ahad ini. Minggu ini. Kai, bagaimana persiapannya debaran AJL? Dia nak kata nervous tu kurang sikit lah, tapi still nervous disebabkan saya berduet dengan Nabila Razali. Jadi saya rasa nervous tu kurang. And then dia punya konsep apa semua tu saya serahkan kepada Nabila Razali dengan Emilia sendiri. Sebab saya tak dapat fikir konsep. Sebab konsep tu diorang yang create kan. Jadi saya tak nak kacau, takut tersilap sikit semua kan. Jadi saya follow je. Dan saya just nak orang kata kita orang team semua kalau boleh just nak buat persembahan yang terbaik pada malam tu dan tidak mengharapkan terlalu tinggi harapan. Jadi orang kata kalau ada rezeki tu ada. Dan siapa yang tak nak menang kan? Betul. Yang penting kita fokus persembahan, nyanyi sesedap, kita nak tinggalkan kenangan yang manis pada malam AJL nanti insya-Allah. Baik. Yang penting fokus waktu buat persembahan nanti kan Kai. Kamu okey daripada 100% berapa peratus dah persiapan dah siap untuk AJL ni? Sekarang ni saya rasa 70 ke 80% lah. Sebab lagi kita nak pergi praktis pula lagi. Lepas habis ni. Okey, yalah tinggal lebih kurang 6 hari sahaja lagi kan. Pecutan terakhir Ya, betul. Dan Kai mungkin Kai boleh kongsikan juga yalah selain AJL yang akan berlaku malam final final AJL, ada apa-apa lagi perancangan buat tahun 2024 ini? Untuk 2024 projek akan menyusul pada bulan Ramadan dan juga Hari Raya lah. Okey, untuk lagu-lagu tu. Baik. Ada lakonan baru ke ataupun bidang pengacaraan ke terjun? Actually saya banyak dapat tawaran lakonan tau. Kali ni. Sebab jadi saya bukan tidak menerima disebabkan kekangan orang kata masa jadual yang ditetapkan tidak dapat komit. Dan dengan keadaan saya sekarang ni saya rasa lagi tidak boleh carry lagi dengan kadang-kadang dia bagi watak yang saya rasa macam perlu praktis lebih lagi. And kita tak nak bila kita ambil job tu tiba-tiba kita tak boleh carry, kita kena semua kan. So saya tak nak menyusahkan orang lain. Dan untuk jadual-jadual saya yang ditetapkan insya-Allah untuk next habis kita orang punya projek settle ni, kalau ada lakonan yang saya rasa saya boleh buat, saya boleh carry, insya-Allah saya ambil. Okey, baik. Tapi yang pasti Kai Bahar macam Syira katakan, kalau dia apa jua yang Kai Bahar nyanyikan, lakukan memang diterima oleh peminat-peminatnya. Nak kata peminat tak tahu IG Kai Bahar memang taklah, semua orang tahu. Tetapi Kai mungkin boleh kongsikan di mana mereka boleh dengarkan lagu Lemas ini ataupun yang belum lagi mendengarnya. Yang belum dengar memang rasanya bukan peminat Kai lah sebab kan. Tapi hari ini kita jadikan mereka peminat Kai Bahar. Yang mana belum dengar, yang tadi first yang kita secara live, nak dengar muzik video dan juga orang kata audio secara lebih clear, boleh dengar dekat semua digital streaming platform dan juga di channel YouTube Kai sendiri. Ini first time Kai upload dekat YouTube sendiri, Kai Bahar TV. Baik Kai, AJL hujung minggu ini apa yang Kai mungkin nak katakan kepada peminat-peminat Kai dan juga ajak ramai-ramai untuk tengok AJL ni? Jadi kepada semua yang sedang menonton, kalau boleh satu Malaysia kita tengok AJL pada 3 Mac nanti. Sebab saya semalam tu semua orang akan all out. Saya dah kata tengok masing-masing ada punya konsep, especially Aina Abdul punya konsep yang semua orang nanti-nantikan. Dan ramai lagi lah pada malam tu kita tengok pelbagai genre. Dia ada ballad, dia ada pop, ada macam-macam lah malam tu. So saya sendiri pun excited nak tengok persembahan yang lain juga. InsyaAllah saya harap saya bukan nombor 1 first lah untuk perform. Okey. Tapi jujurlah awak memang tak sabar nak melihat rakan-rakan artis awak menyanyi juga. Tak berlapik kan apa yang awak cakap? Memang jujur lah. Jujur dari hati. Saya sebenarnya setiap kali AJL saya suka tengok konsep orang. Saya suka tengok sebab saya rasa di situ saya dapat orang kata idea maybe untuk next kalau ada rezeki kan. Situ pun kita dapat belajar. Baguslah Kai Bahar dia memang tak berlapik. Suka berterus terang. Betul, senang kerja. Dan ini ada kena-mengenanya dengan topik kita pada hari ini. Sama ada anda suka cakap berlapik ataupun anda jenis yang cakap lepas. Kata orang main sembo je. Senang cerita. Okey, Kai akan
bersama dengan kita sekejap sahaja lagi. Jadi anda jangan ke mana-mana. Banyak perkongsian kita ada hari ini. Topik kita ada. Kita nak tahu konsep dekorasi ini bersama dengan pengasas Ella Furniture. Kita ada brownie stick untuk anda. Banyak perkongsian pada hari Isnin ini. Okey, baik, jangan lupa untuk ikuti kami di platform media sosial kami di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok Wanita Hari Ini. Sebelum itu kita dah berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti mana yang saya dan juga sahabat saya Sugi telah mewawarkan untuk hari ini, yang kami dah wawarkan juga di social media. Hari ini kami bawakan kepada anda cakap lepas ataupun berlapik. Kalau Sugi tanya Syira, cakap lepas ataupun berlapik ini mungkin perlu mengikut situasi, mengikut personaliti orang yang kita bercakap. Saya setuju, dan tadi kita dah ada seorang tetamu kat rumah baru kita. Ini 3 orang tetamu tambah dengan Kai sekali lah kan. 2 orang tetamu baru bersama dengan tetamu lama kita tadi. Kita bersama dengan Ana Al-Jufri. Ana sihat? Sihat, alhamdulillah. Sugi sihat. Sihat. Syira okey. Cantik-cantik semua dalam set yang baru. Serba cantik kita baru kedai lagi. Saya rasmi duduk situ. Ya, semua. Untung hari ini. Untung saya. Pastinya di tengah kita ada Kai Bahar sekali lagi. Terima kasih kerana menyertai kami untuk perbincangan, dan juga di hujung sekali kita ada Encik Ahmad Tarmizi Abdul Aziz selaku perunding motivasi. Assalamualaikum. Kita panggil coach, betul? Boleh insya-Allah. Baik, selamat datang. Baik, tadi dah sempat tanya Kai kalau Kai cakap berlapik ataupun tidak. Katanya tidak. Okey, itu berkaitan dengan komen untuk peminat dan juga rakan-rakan artis. Tetapi saya nak tanya Ana pula. Okey. Ana secara amnya, adakah Ana jenis yang akan cakap berlapik ataupun cakap lepas je? I don't care. Ini yang aku rasakan. Aku akan cakap sahaja. Dua-dua pun ya. Okey. Sebab kalau mungkin kita waktu kita tengah bersiaran macam mana sebagai penyampai radio dekat Mula FM. So kita akan rasa apa-apa yang kita kena sebutkan, kita kena sentiasa kena ada lapiknya lah. Sebab tak semua benda kita boleh bagi tahu, sebab especially kita orang media. Kita bercakap benda yang perlu dan sebagainya. Kita tak boleh nak bagi tahu pendapat kita tak semestinya sama dengan pendapat orang lain. Macam tu. Tapi berbeza pula kalau dengan kawan-kawan. Kalau macam dengan Kai ke kan. Kita macam kita belasah je, kita macam kau ni Kai kan macam tu. So kita ada, bukan kita nak kata kita split personality, tapi macam apa Syira cakap tadi lah. Dia bergantung pada situasi juga sebenarnya. Memang dah selesa dengan rakan-rakan. Betul. Saya suka perkataan selesa tu. Bila kadang-kadang makin lama kita kenal makin kasar, ataupun makin kalau orang luar dengar makin kasar sebenarnya guraunya tu. Tapi sebenarnya kita ni bergurau. Kawan kita pun dah tahu personaliti kita. Macam Kai sendiri pula bagaimana? Sama juga. Okey, silakan. Sama macam Ana juga. Bila kita bekerja, kita kena berlapik juga apa kita cakap. Tak semua benda kita kena cakap. Kita kena jaga sensitiviti orang semua kan. Tak nak tegur satu orang. Sama juga macam Ana juga. Bila dengan kawan-kawan, kita boleh lepas cakap. Macam saya ni, orang kata first jumpa agak malu sikit. Dalam lama main cakap lepas saja. Dan kadang-kadang makin lama makin rapat orang kata kan. Bila kita macam saya, bila dah lepas je cakap tu, saya agak macam bila dengar macam kurang ajar sikit. Tapi sebenarnya tak ada niat rasa nak kurang ajar, tapi dalam hati ada tamat. Kai, komen paling kurang ajar yang pernah Ana cakap kat Kai, bukanlah di kurang ajar. Gurauan tu. Jangan kantoi kan. Tepuk kan. Komen kat baju. Kau ni Kai kan tu. Dia bukan tahu. Dia kalau bergurau, orang kata lepas, orang kata terlalu kasar cakap tu, tandanya dia kata terlalu rapat lah. Terlalu rapat, terlalu selesa dengan orang tu. Tu kata maknanya lah. Mula-mula dulu dia pemalu tau. Sekarang ni sepatah dia jawab. Tapi dah lama dia lebih daripada kuah. Lebih suruh daripada kuah. Cakap tak berhenti. Okey, baik, itu mungkin cerita Kai dan juga Ana sendiri. Tapi kalau kita boleh bertanya kepada coach sendiri selaku perunding motivasi dan juga jurulatih minda sebenarnya. Untuk kita cakap lepas atau untuk kita cakap berlapik ini, wajar untuk kita guna, untuk kita lihat kepada situasi, ataupun semua situasi kita boleh hentam sajalah labu. Silakan. Terima kasih Syira. Sebenarnya bila kita sebut cakap lepas atau cakap berlapik ni, setiap orang ada kemungkinan untuk cakap lepas dan cakap lapik. Cuma kita kena lihat pada konteks dan keadaan tertentu lah. Kan biasanya kalau kita nak lihat sama ada perlu cakap lepas atau cakap berlapik ini, kita lihat kepada 3 perkara utama. Satu ialah dengan siapa kita bercakap.
Macam tadi Ana cakap dengan kawan-kawan kita lepas je kan. Macam Kai pun cakap tadi dengan member semua lepas je kan. Tapi kalau dengan orang yang lebih berbeza umurnya, gap umur yang berbeza, pangkat yang berbeza ataupun generasi yang berbeza, maka kita kena guna pendekatan yang sesuai. Dia tak boleh lepas begitu saja. Kan? Itu pertama, siapa. Nombor dua ialah tujuan kita. Apa tujuan kita? Kalau tujuan kita itu melibatkan perkara yang serius, Kai, kita tak boleh bincang yang serius tu dengan lepas-lepas begitu, sebab nanti orang yang terkena lepasan itu terasa hati, akhirnya tak nak berbincang. Kan? Jadi dengan tujuan pun penting. Dan akhir sekali ketiga ialah keutamaan, purpose. Kan, kalau perkara itu satu perkara yang nak cepat kita nak tahu respon, maka tak boleh berlapik lagi, Sugi. Kan, kalau kita berlapik nak cepat respon, dia bagi 3 jam selepas itu habis, tak ada guna maklumat tersebut kan. Jadi kita kena tengok 3 keadaan tadi untuk tentukan sama ada kita kena lapik ataupun lepas. Itu pandangan saya. Ada orang dia memang tak suka kalau orang lain cakap berlapik, dia macam alah bagi tahu je lah, boleh tak jujur, jangan putar belit sangat, straight to the point boleh tak. Tetapi ada orang macam berdebarnya apalah dia nak cakap ni, boleh tak boleh tak filter sikit. Tetapi saya nak tanya coach juga, coach, adakah ini memberikan refleksi pada personality orang? Kalau orang yang suka terlepas cakap, orang yang suka cakap berlapik. Okey, kalau tengok pada personality lah kan. Sebenarnya lapik atau lepas ini bergantung kepada bagaimana keluarga dibesarkan, keluarga macam mana. Sebab kita ni manusia kan, daripada kecil kita ni dididik, dibimbing dan kita melihat, mendengar daripada hari ke hari, daripada kecil sampai ke besar kan. Jadi kalau keluarga kita jenis yang memang cakap lepas, automatically kita ada dalam minda kita, subconscious mind kita untuk cakap lepas. Tetapi kalaulah dalam keluarga kita, keluarga yang kita boleh kata keluarga yang sopan santun, yang tertib, beradab, cakap pun berhalus, bahasa yang digunakan sopan, maka kita sendiri pun akan terikut dengan gaya tersebut. Jadi tapi bila dia bekerja, dia pergi sambung belajar, benda ini akan membuka gaya dan kaedah cara dia bercakap tadi. Bermakna kita boleh berubah mengikut persekitaran boleh. kita. Faham. Tambah Syira, kalau kita dalam social media sekarang kan, sekarang kita bercakap dalam social media tanpa wajah tau. Betul. Kan kita tak bersemuka. Betul. Bila kita semuka, kita malu nak cakap lepas. Kita takut cakap lepas. Tapi without face dan tanpa bersemuka, kita boleh lepas apa saja. Itu antara sebab membentuk karakter generasi baru sekarang lah, saya nampak. Okey, baik, faham. Saya suka bila Sugi sentuh mengenai personality, mengenai cara kita dibesarkan, suasana kita dibesarkan. Kalau boleh saya tujukan seterusnya kepada Ana sendiri. Ana sendiri selesa ataupun tidak berdepan dengan orang yang suka cakap lepas ataupun lebih selesa dengan ada filternya sedikit, lebih ada sopan santunnya kat situ? Ana. Kalau macam Ana lah kan, Syira. Sebab sekarang ni, sebab selalu bila Ana bekerja, Ana sambil-sambil Ana akan buat TikTok live juga. Yang Ana perhatikan sekarang ni, ramai yang macam coach cakap lah, memang kebanyakannya keyboard warrior. Dia suka apa saja yang dia nampak, dia akan sebut. Kiranya macam pendapat dia tu yang paling penting lah. Tanpa berfikir. Macam tu. So saya akan selalu je, saya jenis kadang-kadang saya main cakap lepas je. Saya akan cakap, bahasa tu melambangkan kita tau, saya cakap macam tu. Sebab apa yang kita cakap tu, melambangkan apa sebenarnya dalam hati kita. Contohnya lah, contoh kalau macam dia kata, rambut Ana serabai lah hari ni, dia cakap tu. Lepas tu Ana kata, oh ya ke, terima kasih, rambut awak cantik tak? Macam tu saja tanya macam tu. Sebab kadang-kadang kita takkan selamanya macam positif juga kadang-kadang. Sebab saya kadang-kadang cepat juga, panas je kan. Tapi kadang-kadang kita kontrol juga, kita kata, yelah, kita ni kan, bila kita manusia ni kan, tak semua benda yang kita rasa kita boleh cakap tau. So kita pun kena jaga juga hati dan perasaan kan. Macam Kai, kan mesti Kai lagi banyak lagi dia dapat macam-macam lagi. Kita ni radio kan, sebab kita radio kita tak ke depan kan, kita dekat belakang mikrofon. Kadang-kadang kita macam ni, kadang-kadang itu macam ni kan. Macam itulah. Tapi yang pentingnya saya nampak memang ramai yang dah lupa sebenarnya adab cara nak bercakap dengan orang macam mana. Sedangkan mungkin kita tengok rupa-rupanya kita kadang-kadang kita stalk orang juga kan. Ada apa yang cakap dengan kita ni kan. Kita kan dia punya profil dia. Fake account. Fake account ada juga. Tapi masalahnya ada juga yang macam bila kita tekan dia punya posting semua yang macam ke arah kebaikan. Ataupun mungkin benda-benda yang kita tengok macam tak sangka. Kita tak naklah jadi judgemental tapi tak bolehlah macam tu. Baik. Kan? Saya suka bila Ana katakan yang meluah. Ana akan cuba control. Self control tu nanti saya nak tanya kepada Kai dan juga coach bagaimana kita boleh gunakan self control ini supaya kita tak terlepas cakap. Tapi sebelum itu kami nak anda dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini.
Saya depends. Ada masa saya boleh cakap lepas, ada masa kita boleh berlapik lah. Macam tengok situation lah. Sebenarnya dia lebih kepada better kita berterus terang pun. So kita tahu daripada kita menjaga hati and then kemudian kita tahu belakang lagi dahsyat lah. Kalau saya lebih suka jenis berterus terang. Sebenarnya untuk sekarang ni lebih elok berterus terang supaya kita faham antara satu sama lain apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka, jadi kita tak buat. Maksudnya kalau masuk rumah orang macam mana adab dia, macam tu. Jadi saya rasa saya pilih berterus terang. I suka orang yang cakap lepas tapi masih ada manners. So macam kalau kita nak tegur orang tu, kita tegur je tapi dengan cara. Bukannya at the end kita cakap belakang. No, jangan cakap belakang. And jangan tegur dia dalam offended way. So itu lebih better untuk dia improve, untuk kita improve lah. Takkan kita sentiasa rasa kita betul kan? Tak boleh. Dia kalau nak kira body shaming, face shaming tu memang daripada dulu kan. Tapi it's how kita control benda tu supaya kita tak jadi toxic kepada diri sendiri. Saya suka dia cakap tak boleh. Memang tak boleh, kadang-kadang self control tu susah. Jadi saya nak tujukan soalan ni kepada Kai Bahar. Betul Kai sebagai seorang artis ramai pengikut perlu ada self control itu supaya tidak terlepas cakap Kai. Tetapi kadang-kadang memang akan hilang sabar, betul? Terutamanya bila kontroversi yang dapat tidak kecaman semua kan? Betul, kecaman lah, fitnah lah dan sebagainya kan. Jadi dalam situasi sebegini bagaimana Kai menghadapinya? Okey, macam Kai sendiri, siapa yang kenalkan daripada dulu sampai sekarang, saya ni jadi tak kisah nak cakap apa pasal saya. Saya lagi suka kalau orang nak jar saya, nak tegur ataupun sebagainya, lagi saya suka dia lepas cakap ataupun tegur saya. Sebab saya rasa sometimes dia cakap tu maybe ada betulnya. Dia tak semestinya dia cakap tu dengan suka hati dia cakap. Kadang especially macam saya dalam bidang nyanyian, bila saya nyanyi atas stage semua kan, and then saya dapat teguran. Kadang-kadang tu kecaman tu saya anggap teguran di mana maybe ada silap kita di atas pentas yang rasa tak selesa memandang, yang rasa macam tak selesa dia dengar cara kita nyanyi. Saya ambil benda tu, saya improve. Kalau orang kata kalau fans semua cakap Sky nyanyi sedap, itu fans. Kalau orang luar, maybe dia nak judge, dia akan cari kesalahan kita. Macam Ana lah, dia akan cari kesalahan. Dia akan cari salah kita. So Kecil-kecil lari. Saya anggap benda tu untuk nak memperbaiki diri saya. Kalau nak kata nak puaskan hati semua orang memang takkan boleh. Okey, dan saya terus dengan saya punya niat saya dalam kerjaya saya untuk memperbaiki yang mana baik kita baikkan lagi. Dan orang kata yalah, saya lebih suka macam orang terus terang je cakap dengan saya apa yang kurang daripada. Kadang-kadang saya sendiri tanya dengan kawan-kawan, dengan family, dengan peminat juga, apa yang kurang dalam diri saya. Saya nak orang kata memperbaiki apa yang kurang. Kan? Saya tak nak bila depan kayak itu ini kan, dengan belakang lain. Ada juga kes macam tu. Jadi bila saya dengar macam tu, saya terus lepas je orang kata jumpa orang tersebut cakap kenapa cakap macam tu dan sebagainya. Dan saya tak suka jenis macam tu. Macam saya sendiri, apa yang orang kata macam experience saya, orang kata pengalaman saya sebelum ni, macam story saya suka bercerita dekat kawan-kawan kan. Orang kata ada juga story-story yang kita nak bual bila borak-borak. Dan macam orang lain saya tak suka kau kontrol, macam tanya kau pernah ni tak pernah ni tak? Macam diam je, tak pernah. Tapi jujur kan, dia cakap pasal kita yang dia pun pernah buat benda yang sama. Saya rasa macam benda tu tak best. Dan jenis saya jenis tak kisah orang cakap apa pasal saya. Kalau boleh kita memperbaiki benda yang kata orang tegur tu, kita perbaikilah. Sebab bila orang tegur tu adalah benda something nampak yang tak baik tentang kita ke, atau kurang sikit ke, better kita perbaiki daripada kita berbalas balik. Kalau tidak sampai bila tak habis, saya sana nak menang, saya sini menang, siapa yang kalah ni siapa menang kan. So saya abaikan, saya memperbaikilah apa yang saya dapat daripada teguran orang luar. Okey, baik, itu daripada seorang Kai Bahar. Kecaman diambil sebagai satu perkara yang positif untuk bantu kita punya persembahan, untuk bantu kita punya memperbaiki diri kita sendiri. Akan tetapi kecaman demi kecaman, mereka berselindung di sebalik media sosial, berselindung di sebalik komputer skrin, handphone dan sebagainya. Ada orang kata dia ni mulut je lah tapi hati dia baik. Coach, boleh pakai ke ayat tu, coach? Itu ramai menggunakan frasa itu sebagai defense pada diri dia. Cuba suruh dia ambil balik kata-kata dia tu. Boleh dia tak? Kata Tak aku boleh mulut kan? jahat je kan. Tapi sebenarnya hati baik. Sebenarnya kalau kita belajar daripada guru-guru, sebenarnya
hati ni sebenarnya membentuk segala perlakuan kita. Kan kalau dalam Islam pun Nabi pun sebut dalam dalam hati kita ada seketul daging, maka baiklah semuanya kan. Maksudnya hati ni membentuk fikiran kita, fikiran membentuk perkataan kita, perkataan membentuk perilaku kita. Jadi kalaulah hati kita itu sendiri tak berapa baik, that's why kita boleh terfikir nak sebut perkara-perkara yang tak baik. Tapi kalau hati you memang baik, you takkan tertimbul ataupun wujud satu perkataan yang kesat ataupun nak lepaskan perkataan yang mungkin menggurus hati orang pun tak akan keluar. Sebab apa? Kita sentiasa bersangka baik, kita sentiasa redha, kita sentiasa berlapang dada. Kan macam Kai tadi kan, terima apa saja kan. Sebab apa? Dia memang hati baik. Jadi that's why dia takkan respon dengan respon yang negatif ataupun yang sebaliknya berlaku. Jadi bagi saya lah, pandang peribadi saya, bagi saya tidak ada istilah hati mulut jahat tapi hati baik. Tak boleh pakai bagi saya tak setujulah. Dalam keadaan tertentu mungkin adalah dia tak pasal keluar bila amarah dia tercabar. Limitation itu dah tercabarkan, maka dia terpaksa keluar. Itu mungkin berlaku. Konteks berbeza. Sebab ada dalam situasi di mana kita terlepas cakap, Basuhan cakap sebenarnya dia tak maksudkan pun apa yang dia cakap tu terlepas cakap. Tetapi bila dah terlepas cakap tu, ia mengguris hati orang lain, terutamanya kanak-kanak kecil. Saya lihat kalau remaja ataupun adik-adik kat rumah ni kan, bila sesuatu yang melemahkan semangat mereka itu dikatakan, ianya boleh memberikan impak apabila mereka dewasa sehinggalah mereka masuk dalam alam pekerjaan dan sebagainya. Dan mungkin di sini Kai sebagai seorang artis yang mempunyai followers yang ramai, Kai mungkin boleh memberikan tips lah kepada mereka yang menonton sekarang ni. Kalau anda ni jenis yang suka sangat terlepas cakap, boleh tingkatkan lagi self-control itu. Sebab penting saya rasa self-control ini. Sangat-sangat penting lah. Kadang macam dulu masa mula saya masuk dalam industri, ada juga kadang-kadang saya terlepas cakap tu bukan sahaja. Kadang-kadang kita nervous. Betul. Apa yang kita nak cakap tu, ayat kita tak tersusun dengan betul. Dia terpotong-potong. Time tu memang saya dapat kecaman yang sangat banyak lah. So perlunya kita buat preparation, kena standby dan sebagainya kan, and then baru kita cakap dengan orang kata tersusun dengan baiknya. Kadang-kadang orang tak faham apa yang kita nak sampaikan tu, kita tak cakap habis, and then macam tercakap, sometimes sekerat-sekerat orang salah faham, salah tasfir kan, and then diorang membuatkan benda tu menjadi isu yang orang kata, iyalah orang nak cari salah, semua nak cari salah orang kan. Jadi kadang bila dah jadi macam tu, kita pula menyesal. So bila bagi Kai sendiri, untuk Kai ada baiknya juga kadang-kadang bila benda tu berlaku, kita dapat belajar dengan orang kata kesilapan yang kita buat. Macam itulah orang kata, nak kontrol tu kita kena preparation lah, buat prepare apa yang kita nak cuba buat. Macam dulu Kai nak datang interview, semua Kai just nervous, tak prepare apa nak cakap ni, and tak tahu apa topik pada hari ni, tiba-tiba bercakap nak jawab apa ni, kan dia macam gabra kan. So that's why kita ada preparation untuk bersemuka dengan orang, apa topik yang nak bincangkan kan. Untuk terlepas cakap tu, bila dah orang kata terlepas cakap mengguruskan hati orang, perlu ada penyesalan. Menyesal kenapa aku tak prepare cakap benda tu kan. Macam tu lah, tadi dah menyesal, dia salah cakap tadi. Macam menyesal. Dia menyesal tu, kita just minta maaf lah. Okey, macam Kai sendiri pun kita maaf sebab Kai nervous, Kai tak tahu nak cakap apa. Bila dah nervous tu, dia cakap macam suka hati cakap. Dia macam otak ke lain. Dah bercenaru. Kan? Ya, itu. Baik. Faham. Okey, untuk Ana sendiri juga, mungkin ada sedikit nasihat kita sebagai orang dewasa yang dah ada career, ada tata susila kita untuk berkomunikasi. Mungkin Ana boleh bagi sedikit nasihat secara ringkasnya kepada anak-anak muda terutamanya. Kita bercakap ni kena berfikir dulu, Dik. Betul. Okey, senang cerita macam ni. Kalau kita rasa kita tak suka perkara itu terjadi pada kita jangan buat perkara itu pada orang lain. Tu the simple thing yang kita kena ingat in mind lah. Tak kisahlah dari segi pertuturan ke, daripada segi perbuatan ke, kan. Sebab sekarang ni banyak dah kes macam-macam jenis kes kan, bukan semata-mata dia sebab bercakap ni boleh juga kategori sebagai bully juga kan. Bully melalui kata-kata. So apa yang kita rasa kita akan terasa, kita jangan cakap benda tu dekat orang. Vice versa lah. So barulah hidup akan lebih bahagia. Barulah sama-sama happy. Dan harmoni. Jadi pentingnya kita untuk menjaga sensitiviti orang lain. Ya, Coach, mungkin seringkasnya Coach boleh rumuskan topik kita pada hari ini. Satu, bila kita cakap berlapik, berlapik jangan berpuluh-puluh lapisan. Okey. Banyak sangat tu puluh. Banyak sangat lapisannya sebab sampai orang tak faham. Okey.
Dan bila cakap lepas, jangan lepas tanpa tali. Mesti ada tali untuk mengawalnya supaya kita tidak menggurus perasaan orang lain. Dan akhir sekali mesti ada adab. Adab, you mesti ambil kira perasaan orang lain. Dengar dulu baru respon. Okey, adaptasi perubahan orang lain itu berbeza. Dan B, buka minda. Macam saya kata tadi, buka minda. Jika ada teguran, kecaman dan sebagainya, orang lepaskan. Kalau benda itu betul, you buka minda, buka hati, terima teguran itu dengan baik. Okey. So, guna adab tadi. Baik. Terima kasih banyak-banyak Coach Kai dan juga Ana. Dan Kai, hari Rabu ni hari lahir Kai. Jadi advance birthday wishes. Easy sangat. Benar. Mesti 30 ya? Ya 30 tau. 30. Okey, baru 30. Apapun selamat hari lahir Kai. Dan terima kasih Coach dan juga Ana. Dan anda jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami daripada set tadi kita ke set yang ini pula sebab memang kami nak rasalah kami adjust ni baru ni. Nak warm up lah dulu kan. Jadi kita bersama dengan Puan Laila Always selaku pengasas Ella Furniture. Terima kasih banyak-banyak Puan Laila. Macam mana set hari ni, cantik tak? Suka sangat. Kami teruja sangat Puan. Tadi saya baca komen-komen penonton-penonton pun cukup teruja sukakan warna yang dipilih, perabot-perabot yang dipilih untuk set WHI ini. Jadi memang tip-top lah orang kata. Okey, thank you. Okay, jadi biasa kalau Ella Furniture masuk ke set WHI, kami memang teruja nak tahu apakah desain yang akan dikongsikan, mungkin konsep-konsep baru yang akan dikongsikan. Dan kali ini kami pun dapat merasai desain, konsep dan segala ini daripada Ella Furniture. Jadi Puan Laila mungkin boleh terus kongsikan apakah konsep yang dipilih untuk set WHI kami ini. Okey, kalau untuk set WHI hari ini kita nampak konsep dia more tu macam modern punya English. Dia tak nampak macam too English sangat, dia tak nampak too modern sangat kan. So Ella Furniture ni konsep kita bukanlah konsep yang macam nak minimalis sangat, bukan kita. Kita more tu nak nampak rumah tu betul-betul nampak macam rumah. Dia tak ada macam minimalis, straight, petak, kerusi tak. Kan. Tapi kadang-kadang kalau English pun tak semestinya kita ini modern English, tapi kalau you guys minat English, boleh je design-design English pun kita boleh juga. Kita akan mainkan dengan aksesori lah. Sebenarnya sofa ni dia boleh je mix any theme yang you nak. Sebab dekat kita ada lebih daripada 50 design. And then actually kita ada lebih daripada 250 colour. So colour juga kita katakan macam colour ni memain peranan untuk nampak rumah tu design macam mana. Kan kalau nak berjenis macam nak funky ke apa, dia akan pergi warna yang bright kan, merah ke mustard ke apa semua. So kalau nak English style dia akan ambil warna pastel. So warna tu sebenarnya memainkan peranan. So kalau datang ke Ella Furniture dekat showroom kita, our team boleh advise benda tu. Kita bukannya ID, tapi our team ada conversation dia akan bagi tahulah. Okey puan, rumah puan macam tak besar sangat lah puan, tak boleh macam ni kan, set 2-seater. So dekat Ella Furniture you guys boleh pilih walaupun 2-seater sahaja. Tak semestinya macam 2-seater kena ambil dengan 3-seater tak. So boleh customize ikut saiz rumah ikut cita rasa tuan punya badan. Maybe rumah tu besar, kita pernah buat sofa sebesar 20 kaki. U shape, it's actually U shape, 20 16 and then 7. Okey, baik. So ikut kesesuaian rumah. Faham. Itu Ella Furniture lah. Yang penting Ella Furniture bukan saja nak tekankan kecantikan, tetapi juga rumah nampak seperti rumah. Sebagaimana yang Puan katakan, selesa untuk seisi rumah dan juga tetamu. Cakap tentang tetamu ni, kita dah pun nak hari raya dan sebagainya, untuk pengantin baru yang nak masuk rumah baru dan sebagainya. Mungkin apa agaknya trend gaya ataupun dari segi warnanya yang in untuk masa sekarang ni Puan? Kalau warna yang tengah in sekarang ni, kalau tengok kebanyakan orang suka rumah tu warna putih. Kan nampak kan warna dia dulu macam biru lah, merah lah apa semua, tapi sekarang ni warna beige. Beige color, light tone of grey, light tone of brown. So warna putih ni dia nampak rumah tu macam cerah. Kan sebab sekarang rumah makin lama makin kecil.
Kan kalau kita ambil colour terlalu banyak sangat colour nanti makan ruang tu kan. And then dekat Ella Furniture, even though the tone of white ni kita ada dekat 10 tone. Dia bukan just kalau tengok kat sini ini tone lain. Yang ini white dia tone lain. Sama juga grey. Grey pun kita ada dekat 10. The light tone pun kita ada dekat 10. So warna-warna yang macam light grey, warna pastel macam yang tadi kan, warna pink, kita ada light blue, baby blue, sky blue pun warna-warna yang cantik. So dekat kita panggil sekarang ni punya trend dia nak rumah tu nampak bersih. Okey, baik. Dan saya pasti mungkin pengguna-pengguna perabot Ella Furniture sendiri tahu kualitinya memang elok, bagus. Dan kalau anda bertanya, okey ke Syira dengan Sugi tu duduk? Memang. Kalau boleh esok, Lisa, kami nak hosting lagi ni. Betul. Kalau ada taste satu pun memang best juga. Sebab kita ada warranty. For frame, kita ada 5 years warranty. And then cushion dekat dalam Malaysia tak ada yang bagi warranty. Kita bagi 2 years cushion punya warranty. So dia takkan flat. Baik. Dan Puan Ella juga kami diberitahu yang perabot-perabot ataupun sofa Ella Furniture diiktiraf oleh MTIB. Perabotnya juga anti kotor. Anti kotor. Kalis cakar kucing. Jadi dengar kata ada demo yang ingin ditunjukkan. Silakan. Saya bagi tahu tadi kan, diorang kan takut kan warna putih kan. Betul. Kan diorang nak warna putih tapi kadang-kadang kena pen kan. Kita demo kat sini kan. Kami pula yang berdebar-debar Puan. Betul lah, dia conteng sofa baru tu. Kan. And then budak-budak suka makan coklat kan. Alamak, bertambah debaran kami. Oh my God. Tidak. Coklat kan. So tak perlu risau kan. Tak perlu risau kan. Buat nampak sini sebab real kan, sebab kita nak tunjuk yang material kita memang kita punya material ialah kita bawa banyak barang tapi takut tak sempat kan. Tak apa. Kurang-kurangnya kita tahulah betul memang anti kotor kan. So kita just lap je. Guna air kosong je ni Puan. Air kosong saja. Maksudnya Puan untuk yang ada anak-anak kecil tak perlu risau. Tapi janganlah adik-adik gunakan ni sebagai alasan. So even though pen pun just wipe je. Kita tak pakai effort sangat pun kan. Kita boleh nampak Puan layang-layangkan je. Saya dan juga Sugi kita jadi saksi nampak di sini. Betul. Dan saya rasa yang tengah menonton sekarang ni terus dah call husband. Bang, tahun ni nak belilah perabot daripada Ella Furniture. Cuba tengok WHI sekarang. Lepas tu mereka nak tanya Puan. Nak continue lagi ke dah enough? Saya rasa mereka nak tahu ada promosi raya ataupun tidak. Dan kat mana boleh dapatkan ini? Kalau Ella Furniture ni actually you guys boleh je datang ke showroom kita. Kita ada 2 showroom. Radia Bukit Jelutong, Shah Alam 1. Dan kita ada juga dekat Bandar Dato' On, Johor Bahru 1. Ella Furniture kilang kita dekat Sungai Buloh actually. Memang kita buat sofa daripada kosong sampai siap. Kalau you guys tak percaya, tengok je live Facebook. Kita live dekat Facebook every day dekat kilang dah almost 4 years. So dalam live tu pun you guys boleh tanya harga, nak tanya tengok kain. So macam kita bercakap dengan kita punya customer dalam live tu pun boleh juga. And then kita punya promosi raya, semakin banyak you mau beli, semakin banyaklah kita akan bagi free gift. And then sekarang ni kita ada RM200 voucher untuk pembelian lebih daripada RM1,500 ke atas. Baik. Websitenya ada Puan? Website ada. Voucher boleh claim dekat website. Pergi ke www.ellafurniture.com.my. Dan kalau anda nak tonton live mereka di FB Ella Furniture Malaysia. TikTok pun live jugalah sekali. TikTok sekali lah. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Puan Ella atas penjelasan dan juga kerana perabot kita punya wajah baru pun sangat cantik, dan juga kepada penonton-penonton jangan lupa untuk dapatkan perabot-perabot ini sebab memang sesuai untuk yang ada anak-anak kecil, yang nak raya, yang nak kahwin dan sebagainya. Okey, dan Puan Ella, mungkin ada kata-kata akhir bagi mereka yang sedang memikirkan konsep rumah mereka. Ada tak trend untuk tahun 2024 ini? Trend 2024 ini kalau tengok di Ella Furniture, kita macam saya bagi tahu tadi lah, kita banyak desain-desain yang terbaru, lebih moden. Kan ada desain bentuk bulat apa semua kan, curve sofa semua. So kita banyak desain yang lebih moden lah dekat Ella Furniture. Tapi untuk sesiapa yang masih lagi minat sofa yang nampak bulky, nampak lebih penuh untuk full, kita masih lagi ada lah. So itu sini Cik Ella Furniture lah. Nak menyenangkan kerja, anda boleh terus ke Ella Furniture untuk dapatkan kaunseling mereka. Baik, terima kasih sekali lagi Puan Laila dari Ella Furniture. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Lepas ni kita belajar macam mana nak buat brownie stick. Lepas tu kita bolehlah try. Kita boleh try lah. Boleh try nanti. Kita tak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana.
Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dah tengok persembahan, kita dah tengok dapat manfaat daripada perbincangan, kita dah juga tengok idea dan juga dekorasi untuk hari raya, untuk pengantin baru dan sebagainya. Kalau dah rumah baru semuanya, pasti masak-masak pun perkara wajib ke? Ya, betul Syira. Okay, Syira, sekarang ni musim cuti sekolah. Betul. Tapi saya nak pura-pura jadi cikgu lah sebab ada 3 orang adik kita kat sini. Mungkin mereka merindui suasana guru kelas memanggil nama mereka. Baik, siapa di sini? Zini Danish, angkat tangan. Hadir? Hadir. Okey, siapa? Sufian Asauri, hadir? Hadir. Okey, Zara Nabiha. Saya bagus, Zara. Sehat? Sihat. Okey, dan juga kita bersama dengan Puan Nordini. Selaku acu dan ucu mereka. Betul. Okey, baik. Brownie stick cukup menarik. Antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan bukan sahaja anak-anak tetapi anak-anak buah. Sewaktu musim cuti sekolah. Jadi, Puan Dini mungkin boleh kongsikanlah mana dapat inspirasi ini dan memang selalu ke buat ni? Okey, actually kita buat kelas baking untuk budak-budak pada setiap kali cuti sekolah lah. Sebab apa? Sebab kafe, saya ada kafe. Kafe saya tu mesra kanak-kanak tau. Okey, Puan Dini, sekejap. Sebelum Puan Dini sambung, mungkin boleh berikan mereka arahan nak dekorasi tu dahulu. Okey, memula. Sebab mereka tunggu arahan tu. Tunggu arahan je. Tunggu arahan daripada cikgu. Ni. Okey, kita potong dulu. Ini belum potong lagi ya? Okey, bagi cikgu. Ni potong set-set nanti tumpah pula. So kita bagi diorang ni dulu. Okey, yang dah dipotong tu kita boleh mula dah. Boleh start, boleh start. Anggaplah ini sebagai pertandingan. Siapa dapat paling cepat, kita akan tunjuk dekat kaca televisyen siapa punya. Kita dapat hadiah dari Acu. Okey, ya, sambung Puan Dini tadi. Okey, so sebabkan kafe saya sendiri tu adalah mesra kanak-kanak. So saya fikir memang ramailah ibu bapa yang tanya ada tak buat kelas baking ke apa. Boleh start dah. Okey, adik nak buat boleh je buat. Jadi dari situlah datangnya idea macam why not kita buat je lah kelas baking, mana tahu memang dekat area situ pun memang tak ada lagi yang buat kedai baking. So itulah datangnya idea macam tu. Apa lagi aktiviti yang ada selain daripada buat brownie stick ni? Kita pernah buat roti bentuk kura-kura. Kita buat muffin, cupcake, donut. Macam untuk hari Rabu ni kita akan buat Swiss roll. Okey, baik. Nampak kan ya ada satu tray di hadapan ni. Mungkin saya boleh cuba. Boleh. Adik saya yang keempat di situ. Okey, Syira cuba tengok macam mana Zara buat tu, cukup teliti lah saya tengok. Okey, ni nak buat bentuk apa ni Zara? Nak buat bentuk apa ni? Kita nak buat macam mana ni? Kalau ini kita nak buat zigzag, Zara nak buat apa? Saya nak buat bentuk-bentuk yang macam sikit. Okey. Sila. Okey, baik. Boleh. Baik, tapi saya nak tanya kepada Zini juga. Wah, banyaknya coklat dia letak. Awak memang tak kedekut ni kalau beli ni. Suka coklat dia? Suka. Okey, baik. Zini, selain daripada brownie stick ni, apa lagi yang pernah Zini cuba untuk mendekorasi? Kadang-kadang pernah buat konflik kat rumah tu ni. Buat konflik yang biskut tu ya. Boleh ajar tak akak-akak ni buat? Sebab kami kakak kurang sikit. Awak pandai buat kan, boleh ajar tak? Boleh tolong kami ke? Umur awak berapa, Zini? Dah jam 4. Dah jam 4. Kalau Zara pula umur berapa? Dah jam 4 juga. Oh, semua dah jam 4. Yang ini paling kecil? Dah jam 4. Dah jam 4 juga. Ni diorang dua ni satu kelas ni. Okey, Sufian. Awak dah siap dah, Sufian. Saya baru je letak. Kita dah jumpa. Sufian, saya lihat brownie stick awak ada mata. Konsep apa tu? Nak tunjuk tak kat kamera? Cuba angkat brownie stick awak. Ni, tunjukkan dekat abang ni. Apakah? Ini apa ni? Nampak macam monster yang ada heart kat dia. Apa konsepnya? Nak bagi hias dengan cantik. Hias dengan cantik. Oh, okey. Cantik. Teruskan, sambung, Sufian. Okey, Puan Dini, mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton di luar sana apa agaknya social medianya kalau mereka nak tengok apa lagi yang ada. Silakan. Okey, kita ada dekat FB ada, boleh search Dreamy Creamy Sungai Buloh HQ. Ataupun dekat TikTok kalau mau tu aktiviti kita tengok kita punya apa yang kita buat dekat kafe pun boleh cari Dreamy Creamy Sungai Buloh. Instagram juga underscore dreamy.creamy_. Wow, dah sebut Dreamy Creamy tu Dreamy Creamy. Saya rasa sangat dreamy inilah hasil saya. Saya nak rasa air tangan Sugi tu juga colourful lah kan. Cantik macam awak juga Sugi. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak adik-adik. Sambung tu boleh terus sambung dan WHI akan kembali esok dengan topiknya pelbagai menu masakan berasaskan tahu.
Jadi peminat-peminat tahu hadir sebagaimana adik-adik ini juga kongsikan kepada kami apa agaknya resepi-resepi tahu dari anda. Kalau ada resepi yang rare ataupun unik, terus ke Facebook kami. InsyaAllah rakan-rakan kami akan kongsikan esok. Esok ya. Jadi buat masa sekarang saya nak sambung sikit, nak buat brownie stick ni. Mungkin Syira boleh makan, saya hias. Anda dapat inspirasi bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak sehingga kita berjumpa lagi. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum. Cantik. Go Zara, go. Buat banyak-banyak. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri.